Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairul Najmi dan hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4 bab 1 dengan subtopik ciri-ciri tamadun. Baiklah, sebelum saya mulakan, saya nak beritahu saya dah siapkan nota ringkas ni dalam bentuk PDF. Saya akan letak link dalam description jadi awak semua boleh download dan rujuk situ untuk lebih mudah. Okey. Terdapat 6 ciri-ciri tamadun yang asas, iaitu yang pertama sekali pertempatan kekal, kemudian kehidupan berorganisasi, ketiga kita ada sistem pemerintahan, pengkhususan kerja, agama dan kepercayaan, serta akhir sekali bahasa dan sistem tulisan. Okey, yang pertama sekali pertempatan kekal. Dalam pertempatan kekal, corak hidup manusia adalah lebih sistematik. Pemilihan tempat untuk pertempatan juga adalah sangat penting untuk kelangsungan bahan makanan dan air. Hasil inovasi pada pertempatan kekal telah menyebabkan banyak kemajuan dalam bidang pertanian. Antara bidang tersebutlah bidang penternakan, bidang penyimpanan makanan dan bidang penanaman. Dan antara contoh inovasi tersebut adalah seperti penciptaan cangkul dan sistem pengairan yang lebih baik. Pertempatan kekal juga telah memperkenalkan pada lebihan pengeluaran. Baiklah, yang kedua kita ada kehidupan berorganisasi. Kehidupan berorganisasi ini muncul apabila sistem masyarakat dalam suatu pertempatan kekal menjadi besar dan adanya keperluan untuk mempunyai sistem sosial agar kemakmuran dan keamanan dapat dikekalkan. Sistem sosial awal biasanya berbentuk piramid dan berlapis-lapis, dan sistem piramid yang paling ringkas adalah piramid dengan 4 lapis, iaitu pada aras pertama ataupun aras paling tinggi adalah raja, aras kedua adalah pembesar dan orang kaya, aras ketiga adalah rakyat biasa dan juga artisan, dan aras akhir sekali adalah hamba, golongan hamba. Kemudian kita ada sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, pemerintah ataupun raja dalam suatu tamadun kebiasaannya menggunakan unsur magik ataupun unsur sihir dan mendakwa diri mereka sebagai wakil Tuhan untuk mendapatkan kepercayaan ataupun mendapatkan pengiktirafan daripada orang ramai pada tamadun tersebut. Dan sistem pemerintahan ini juga telah memperkenalkan kepada kewujudan sistem perundangan, iaitu undang-undang, untuk menjaga keamanan dan kemakmuran kepada dalam suatu tamadun. Selepas itu adalah pengkhususan kerja. Baiklah, pengkhususan kerja ni berkait dengan pertempatan kekal. Apabila adanya lebihan pengeluaran, maksudnya ada produktiviti dalam suatu tamadun tu tinggi, maka pengkhususan kerja ni menjadi penting. Apabila maksudnya kalau dah satu bidang tu tinggi, kita perlukan bidang lain untuk cover balik. Faham barangan dan keperluan akan dihasilkan oleh kumpulan tertentu yang mempunyai kemahiran tertentu. Contohnya, pertanian ataupun bahan makanan akan didominasi oleh golongan petani, dan bahan-bahan besi pula seperti pedang, pisau dan alatan-alatan perang akan didominasi oleh tukang besi. Dan ini juga menggalakkan sistem barter. Sistem barter ni dalam kata lainnya adalah sistem pertukaran barang. Sistem barter ini juga menggalakkan pertukaran kepakaran, terutamanya apabila melibatkan antara dua tamadun yang berlainan. Contohnya kalau tamadun Mesopotamia dengan tamadun Indus, kepakarannya lain-lain. Jadi bila mereka bertukar barang, contoh
pedang daripada tamadun Indus bertukar orang tamadun Indus bertukar pedang dengan orang tamadun Mesopotamia, akan ada pertukaran skill dan kemahiran. Dan dari situ dan pengkhususan kerajaan adalah salah satu unsur penting dalam pembinaan tamadun. Selepas itu kita ada agama dan kepercayaan. Yang paling basic sekali adalah agama dan kepercayaan ini adalah untuk mengiktiraf golongan pemerintah dan pembahagian sosial. Seperti yang saya cakap tadi, golongan pemerintah atau raja akan mendakwa diri mereka sebagai wakil Tuhan. Agama dan kepercayaan ini juga adalah penting untuk perkembangan ilmu dan seni. Agama ataupun kepercayaan ini wujud untuk memahami alam manusia. Dan kepercayaan ataupun agama yang paling awal pada awal tamadun adalah animisme, iaitu kepercayaan bahawa alam ni dikuasai oleh suatu unsur gaib. Dan akhirnya ia berkembang kepada politism. Maksudnya kepercayaan kepada lebih daripada satu Tuhan. Akhir sekali kita ada bahasa dan sistem tulisan. Baiklah, dalam bahasa dan sistem tulisan ni, dia penting untuk terutamanya dalam penyebaran ilmu dan juga perhubungan ataupun komunikasi. Ia juga penting dalam urusan pentadbiran. Antara urusan tersebut adalah penulisan rekod, penyimpanan cukai dan banyak lagi. Bahasa tertua adalah bahasa Yunani dan bahasa Sanskrit. Dan sistem tulisan awal adalah sistem hieroglif, cuneiform dan ideogram. Baiklah, terdapat satu lagi ciri-ciri tamadun yang saya tak tuliskan di sini, iaitu kewujudan bandar. Dalam penciptaan tamadun, bandar akan wujud apabila terdapatnya masyarakat yang sangat besar. Fungsi bandar ni adalah untuk sebagai pusat pentadbiran, pusat berlakunya ekonomi, maksudnya pusat berlakunya jual beli dan banyak lagi. Baiklah, saya rasa itu saja untuk subtopik kita hari ini. Boleh like, share dan tuliskan komen. Assalamualaikum dan terima kasih.